kembali lagi ke sesi FB Live Celoteh Dr. Bala. Lama tak jumpa you all, seminggu tak live dengan you all. So saya memang rindu sangat dengan you all. Boleh dengar tak suara saya? Hai Rusina dari Penampang Sabah. Hai Daud Nini daripada mana? Hai Azlina daripada Padang Besar Utara Perlis. Hai Perlis, apa khabar you all semua hari ini? Okey, terima kasih kerana setia menunggu. Hai Datuk Vanu Kupal Subramaniam. Okey. Thank you so much. Hai, kita ada rakan daripada Kalimantan Timur Indonesia, Anti Zulkano. Anti Zulkano Darwis, thank you so much kerana bersama-sama dengan kita hari ini dalam sesi live. So, terima kasih kerana setia bersama dengan saya. So, siapa bersama dengan saya hari ini, tolong bagi hashtag Team Celoteh Dr. Mala, hashtag Celoteh Dr. Mala dan tolong bagi satu emoji mata. Kita ada nak berbincang tentang durian, vaksin, mata dan macam-macam lagi topik yang menarik hari ini. Sebelum itu, macam biasa, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang memilih untuk bersama dengan sesi live Celoteh Dr. Mala hari ini yang berniat untuk berkongsi ilmu. Jadi sebab you all niat nak kongsi ilmu, tolong kongsikan video ini, tolong tekan button share dan share dekat wall you all dulu. Tolong sharekan kepada mana-mana Facebook group yang you all ada supaya rakan-rakan yang lain dapat manfaat bersama-sama dengan kita. Selamat datang, selamat Hari Rabu, salam lockdown, salam PKP. Alright, macam biasa di awal rancangan kita ambil kedatangan. Hari ini Dr. Mala nak tahu you all datang daripada daerah mana, dekat Malaysia ke, dekat Indonesia ke, Singapura ke. Tolong bagi tahu macam Siti Sal daripada Kota Kinabalu. Hai. Nur Aini Mak Jusuh dari Kota Damansara. So ramai kota-kota dekat sini Alright, dan juga Dr. Mala hari ini nak tahu umur you all berapa. Okey, saya lepas you all bagi tahu umur you all berapa, hari ni baru saya akan bagi tahu umur saya berapa. Kenapa nak tahu umur? Nanti saya akan bagi tahu. So dekat ruang komen, siapa berani tolong letakkan daerah mana, nama apa, umur berapa, dan siapa yang tim Celoteh Dr. Mala tolong letakkan hashtag tim Celoteh Dr. Mala. Dan Zainora Omar daripada JB, terima kasih kerana share video ini. Wati, hai dari Ceras. Saya pun dekat Ceras sekarang. Saya sedang live daripada Columbia Asia Hospital Ceras dalam rancangan yang dibawakan khas untuk anda, Sakit Apa Hari Ini. So dalam rancangan Sakit Apa Hari Ini ni, setiap minggu kita akan berbincang tentang topik kesihatan yang berbeza-beza. Minggu lepas kita berbincang tentang sis di ovari yang mana sangat-sangat penting untuk kesihatan wanita. Hari ini kita akan berbincang sedikit sebanyak tentang kesihatan mata. Sebelum itu, saya nak sentuh topik yang sangat-sangat penting. Hai Kavita Subas, iaitu viral di WhatsApp hari ini berkenaan dengan seorang yang meninggal selepas beliau menerima vaksin. Sehari selepas itu ada yang mengatakan bahawa alleged dia makan durian dan kemudiannya beliau dijemput oleh ajal, beliau telah meninggal dunia. Ada beberapa perkara yang saya nak sentuh berkenaan dengan viral WhatsApp message ni minta maaf kalau sekejap lagi suara saya tinggi dan saya meroyan, saya minta maaf sangat-sangat. Tapi saya nak cakap siapa yang sebarkan video ini you all memang tak ada rasa simpati langsung orang tu dah meninggal, keluarga dia tengah mourning, keluarga dia tengah grieving, tengah berduka cita dengan keadaan yang berlaku. You all boleh pula ambil gambar, saya tak tahulah gambar tu betul-betul orang yang meninggal tu ke ataupun gambar lain ke daripada Google ke, actually saya tak tahu. Tetapi message yang viral yang sampai kepada saya tu memang ada gambar seseorang. Jadi saya nak tanya, orang yang mula-mula sebarkan berita tu, awak memang sedikit pun tak ada sensitif Awak ingat awak boleh hidup sampai kiamat ke awak buat macam tu? Cuba bayangkan kalau esok lusa awak meninggal dunia. Awak nak ke orang ambil gambar awak macam tu, viralkan? Come on lah, cuba fahami perasaan keluarga mereka, perasaan kawan-kawan mereka. Actually, I tak tahu sebenarnya dalam message tu gambar siapa. Orang lain pun forward sampai message tu memang ada forwarded dekat atas tu. Sedih saya dah, message ni sampai pagi-pagi terhadap saya. Saya tak tahu dah berapa hari dah message ini tular. Tak salah kalau mungkin nak tanya doktor, betul ke kalau makan durian ni ada kesan sampingan dengan vaksin? Betul ke kalau makan durian boleh meninggal dunia tiba-tiba? Tak salah nak tanya. Tapi yang letak gambar orang tu kenapa?
kita ni semua manusia, cubalah faham. Kita kalau kadang-kadang pergi rumah orang yang meninggal ada funeral pun, bila orang duk klik ambil gambar, kita jangan rasa menyampah, tahu tak? Nak menangis pun tak sedap hati. Nak mourning pun tak senang hati. Yelah kalau menangis bukannya kita nampak cantik macam Aishwarya Rai pun bila menangis kan. Tolonglah fikir, orang yang forward ke pun, cubalah sensitif sikit terhadap ahli keluarga tu. Saya tak tahulah betul ataupun tidak, ya, orang yang dalam gambar tu ke yang menjadi mangsa ataupun orang lain, secara jujurnya saya tak tahu, tapi tak kisahlah orang yang betul ke orang yang tak betul ke, jangan buat perkara sebegitu. Tolonglah guys, you all pergi hospital ada katil sebelah patah kaki, you ambil gambar kaki dia. Janganlah buat perkara-perkara macam tu, itu adalah dia punya privacy. Korang ni kalau kesagi kan dok teropong ambil gambar kat dalam rumah orang lain. Siapa yang dapat message tu dalam WhatsApp group you all, you pergi balik dekat WhatsApp group, siapa yang forward dekat awak, korang sekolahkan dia cukup-cukup. Cakap kat dia orang, Dr. Mala nak sekolahkan cukup-cukup. Come on lah guys, benda simple kot. Orang tu baru meninggal semalam, baru meninggal kemarin. Korang dah buat macam tu. Kemarin tu maksudnya dulu semalam tak, kalau orang faham kita orang kata macam hari ni Rabu kan, semalam Selasa, kemarin tu Isnin, ya. Mungkinlah baru semalam kemarin dia meninggal, pergi forward macam tu, kesianlah dekat ahli keluarga dia. Janganlah buat macam tu. Boleh tanya tapi jangan letakkan gambar. Kok dia letak gambar pun blurkan dia punya image ke apa ke, tolonglah kesian. Okey, tu yang pertama saya nak meroyan, sorry sebab tak boleh nak tahan dah saya punya tone, voice tone. Saya memang sabar daripada pagi kerana perkara ni. Yang pertama. Yang kedua, saya nak terangkan kepada anda semua apakah kesinambungan vaksin dan juga durian. Adakah vaksin bersalah? Adakah apa ni orang kata? Adakah vaksin tak bersalah? Okey, macam ni dua perkara saya nak cakap. Durian bersalah ke tak? Vaksin bersalah ke tak? There's two things. Sekarang ni kita cerita pasal durian dulu. Macam ni Durian adalah buah yang paling sedap dalam dunia ini dan dia adalah raja buah di Malaysia. Jadi jangan fitnah durian. Tetapi walaupun saya adalah tim hantu durian, saya adalah polis inspektor kepada peminat durian sedunia, saya nak ingatkan kepada semua orang di luar sana bahawa durian adalah sebuah buah, sebiji buah. Macam nak cakap durian mempunyai kandungan potasium yang tinggi, iaitu satu garam galian di dalam badan kita. Potasium tu K tau. Kalau siapa belajar chemistry, kimia, sains semua dia K, kita panggil potasium. Garam kalium nama dia. So dia mempunyai satu garam yang dinamakan kalium, tinggi di dalam buah tu memang tinggi. Okey. Sebab itu, secara tradisionalnya, kalau kita makan durian, mak akan suruh kita minum air banyak-banyak. Macam kat rumah saya, lepas kita orang berebut-berebut makan durian banyak-banyak, dengan durian tu kan dia ada macam lekuk dia kan dekat buah. Lepas kita keluarkan biji tu, dia punya kulit tu ada lekuk kan. Mak akan suruh kita orang tuang air dalam lekuk tu dan minum. Dia sebab apa? Sebenarnya bila kita tuang air dalam dalam lekuk tu dan minum, sebenarnya air tu sedap tau sebab dia kena dekat kulit tu dan kita akan minum banyak air. Jadi konsepnya kalau makan durian, minum air banyak-banyak. Okey, sebab apa? Sebab kita nak wash out, kita takut dehydration. Kalau dehydration, kalau badan kita kering dan garam potasium ni tinggi, dia boleh menyebabkan lebih banyak mudarat. Kita boleh dapat hyperkalemic dehydration yang mana akan menyebabkan nadi jantung berubah daripada biasa, dia boleh jadi macam arrhythmia, cara degupan jantung tu. Yang paling kita risau, dia boleh jadi ventricular tachycardia, lama-lama dia boleh jadi ventricular fibrillation, lama-lama jantung boleh berhenti. Ini adalah memang kalau potasium tinggi. Kalau potasium, garam potasium tinggi, kalau potasium daripada pisang ke, daripada durian ke, makan potasium ke, cocok potasium ke, bila potasium tinggi, setengah orang memang potasium tinggi, memang boleh menyebabkan komplikasi ini, iaitu garam potasium itu boleh pergi ke dalam jantung. Okey, so sebab itulah selepas makan durian kita cakap kita kena minum air banyak-banyak supaya supaya garam itu dikeluarkan, di wash out daripada badan kita. Jadi apa berlaku? Orang yang memang ada masalah yang tak boleh minum air banyak, orang yang ada heart failure
masalah jantung gagal. Bukan penyakit jantung tau, bukan penyakit jantung yang letak stent, penyakit jantung yang dia buat bypass surgery, bukan. Dia ni sejenis penyakit jantung yang lain, kita panggil heart failure. Orang yang ada heart failure ni, dia memang ada satu keadaan yang jantung dia tak boleh pump air dengan macam biasa. Disebabkan oleh masalah jantung dia tak boleh pump macam biasa, sebab tu kita panggil jantung gagal ataupun heart failure. Kalau banyak air, nanti air tu akan bertakung dekat paru-paru. Sebab itu doktor akan suruh pesakit ini minum air 1 hari 1 liter sahaja. 1 hari 800 liter sahaja. 1 hari 500 liter sahaja. Pesakit tu tahu. Kita panggil restriction of fluids. Ya? Pesakit-pesakit ini memang ada minum air dalam pangsa durian. Betul-betul. Okey. So, orang yang ada masalah yang tak boleh minum air dengan banyak dan dia memang ada masalah jantung, mungkin kalau dia makan durian sikit pun, garam potasium ni boleh menjadi sangat tinggi di dalam badan, menyebabkan rhythm jantung dalam cara jantung berdegup tu menjadi haywire dan menjadi daripada VT, ventricular tachycardia, boleh jadi VF, ventricular fibrillation, boleh jadi sudden cardiac death. Memang boleh jadi. Tak makan durian pun keadaan-keadaan lain yang menyebabkan potasium tinggi, contohnya kadang-kadang dia orang makan pisang, bla 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 and everything, boleh menyebabkan satu pesakit jantung, yang kedua pesakit buah pinggang yang dialisis, yang kreatinin dah tinggi, doktor kata dah kena dialisis ataupun dia tak sedar pun dia ada masalah buah pinggang sebenarnya. Diorang pun tak boleh minum air banyak sebab buah pinggang dia dah tak boleh nak pump keluar air, tak boleh nak filter air keluar daripada badan, tak boleh nak hasilkan air kencing, maka dia tak boleh nak keluarkan potasium daripada badan, memang potasium dia boleh tinggi. Jadi sikit makan pun dia boleh jadi mencanak-canak naik tinggi. Ini adalah antara keadaan-keadaan yang menyebabkan badan mereka lain daripada badan kita sebab fungsi-fungsi organ mereka lain. Kalau tim Celote, Dr. Mala boleh cari. Kalau you all rasa hari ini 23 Jun saya membongak, you all boleh pergi balik dekat video saya live yang saya sembang dengan you all. Selepas saya ambil vaksin Pfizer dos kedua, saya ada cakap dekat live saya yang saya makan durian selepas dos kedua. Mak saya ambil gambar saya makan durian sebab salah sepupu saya. Dia hantar durian ke rumah saya. Dan saya makan, tapi saya makan satu Tupperware itulah. Saya makan seorang. Saya rasa saya bagi mak saya 2-3 ulas, yang baki tu saya ngap habis. Dan jantung saya tidak berdegup, tidak berubah cara degupan sebab saya memang ingat kalau makan durian memang kena minum air banyak, memang kena pastikan badan tak panas, kencing banyak sebab saya takut jadi hyperkalemia walaupun organ badan saya normal. Dan yang kedua, saya memang tak ada penyakit yang memang dah ada sebelum ni yang menyebabkan jantung saya kurang berfungsi ataupun air tidak boleh dipam daripada badan saya dan sebagainya. Oleh itu saya tiadalah begitu banyak komplikasi daripada makan durian. Tapi let's say saya makan dan saya tak minum air, terus saya tidur, mungkin dia membawa masalah sebab durian memang ada banyak potasium. Alright. So itu cerita dia. Alright, memang saya pulun seorang lah sebab dapat pun satu Tupperware kan. Durian tu berapa ulas, dalam 7-8 ulas. Takkan nak share pula, tak puas lah makan kan. So saya pulun seorang. Cek guys sayang, ada dia cakap kat sini, ingat doktor ada cerita. So you all boleh pergi tengok video dekat YouTube saya ke, dekat Facebook saya ke, you all boleh tengok yang saya ada mengaku lepas ambil second dose, saya pun makan durian dan sehingga kini nyawa saya masih dipinjamkan kepada saya dan saya masih dipinjamkan kesihatan juga. Ya, saya tidak bangga ataupun bongkak dengan kesihatan yang dipinjamkan, cuma saya nak cakap orang yang ada masalah jantung dan buah pinggang memang sering kita mengingatkan dia untuk tidak makan makanan yang tinggi kandungan potasium. Okay? Alright, so itu sedikit sebanyak nak bercerita tentang durian dan jantung. Sama ada vaksin memainkan peranan atau tidak dalam kematian yang menjadi viral di WhatsApp dalam hari ni semalam ni, saya tidak boleh komen sebab saya tak tahu data kes, saya juga tak tahu apa yang berlaku, saya juga tak tahu kisah yang viral tu betul ataupun tidak. Cuma apa yang saya tahu adalah ada orang makan durian dan diorang tak share dengan saya. So anda sesiapa kalau nak buat review durian, tolong hantar durian ke Columbia Asia Hospital Ceras sebab ramai hantu durian di sini. Alright. So saya tak nak komen tentang kes kematian itu, saya tak nak melatah cakap vaksin tidak bersalah. Apa yang saya nak cakap, saya pun makan durian, saya pun ambil vaksin, setelah 2 dos saya okey sahaja. Alright. Tanpa melengahkan masa, saya janji dengan you all hari ini saya nak bercerita tentang durian dan buta, durian dan mata. Adakah
apakah saya nak sembang sedikit sebanyak tentang kesihatan mata. So tanpa melengahkan masa, saya nak membawa seorang tetamu dengan you all hari minggu lepas saya bawakan seorang pelakon Korea untuk anda. Hari ini saya bawa seorang pelakon daripada Tamil Nadu pula untuk anda. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak jemput Dr. Palaniraj Raitnaikar, consultant ophthalmologist dari Hospital Columbia Asia Ceras, MBBS India, Master in Ophthalmology UM. Welcome on board, Doctor. Hello, hi Malar, how are you? Hi, Doctor. I'm fine. How are you? Dah siap ke Doktor punya OT? Baru habis, sorry lewat sikit. No problem, no problem. We had a good talk about durian and also vaccine. So hari ni viral, Doktor, berkenaan dengan durian menyebabkan kematian. So Dr. Palani, betul ke durian boleh menyebabkan buta? I mean, as far as I know, saya tak pernah dengar durian jadikan orang buta. Memang tak ada literature lagi tentang benda tu. So I don't think so, bukan tak ada lah. Okay, alright. So, bercerita tentang buta, sebenarnya yes doktor, as doktor pakar mata, ada orang yang memang lahir dengan masalah ketiadaan penglihatan iaitu buta. Tetapi apa yang kita cuba nak bawakan dalam program hari ini adalah berkenaan dengan acquired buta. Dah hidup lama dah ada penglihatan, lama-lama penglihatan hilang dan kemudiannya mendapat buta yang kekal. Dalam topik sakit apa hari ini, kita nak sembang sedikit sebanyak tentang katarak, rawatan katarak dan sebagainya. Betul ke doktor apa yang saya dengar bahawa ramai yang sebenarnya melewatkan orang kata pemeriksaan ataupun rawatan mata ni sebab dia orang takut. Betul ke doktor? Betul. Kalau kita tengok statistik sekarang, kalau kita di Malaysia sekarang, kalau golongan yang kita boleh kata tak ada penglihatan ataupun buta, dalam golongan buta itu, 58% daripada orang daripada itu adalah buta kerana katarak. Dan so 58% daripada golongan orang buta adalah disebabkan kerana katarak. Okay, so ini yang membimbangkanlah sebab katarak ialah satu sebab yang menjadikan orang buta, tapi sebab ini adalah apa kita panggil reversible blindness. Maksudnya dia boleh dirawat dan penglihatan boleh dikembalikan, boleh pulih. So kalau kita tengok mereka sudah masuk dalam golongan buta, itu membimbangkan sebab ramai orang yang tak ada awareness yang tahu katarak itu sesuatu yang boleh dirawat. Okey, kenapa ada orang kata katarak menyebabkan ayah dia buta? Katarak menyebabkan saya hilang penglihatan seluruhnya. Tetapi ada yang kata saya ada katarak, sekarang ni dah fully baik dah penglihatan saya. Kenapa ada beza tu doktor? Apa beza katarak yang boleh dirawat dan katarak yang menyebabkan kebutaan yang kekal? Sebenarnya ada banyak stages katarak. Okay, dia sebenarnya ada 4 stages lah. Dia ada early cataract, immature cataract, mature cataract dan hyper mature cataract. Okay, so biasanya cataract yang kita tengok ini bila patient datang bila tak nampak, kita boleh rawat, patient boleh nampak balik. So itulah yang Dr. Mala kata tadi, ayah saya tak nampak. Lepas tu jumpa doktor mata buat rawatan, dah boleh nampak dah. Tapi ada juga patient-patient yang tunggu terlalu lama sampai cataract itu masuk ke stage hyper mature cataract. So bila ia sudah masuk stage itu, kadang-kadang boleh berlaku masalah. Ini apa kita panggil complicated cataract. Di mana cataract itu jadi terlalu matang ataupun orang kata terlalu masak sampai jadi putih dan menjadikan mata ada radang mata dan tekanan mata naik, jadi penyakit lain pula, penyakit glaukoma. So ini akan menjadikan potensi untuk melihat balik sangat-sangat rendah. So kita tak nak ia sampai ke stage itu. Okay. So siapa yang sebenarnya berisiko dapat katarak ni doktor? Semua orang patut risau ke ataupun ada something yang we can look for? Okay, sebab utama katarak adalah sebab usia. Okay. So lepas umur 40-an memang katarak akan mula berlaku dalam mata kita, ya. Sebab inilah proses degenerasi, ya. So ia memang akan berlaku, tapi selain daripada usia, orang yang ada kencing manis, mereka ada risiko yang lebih tinggi. Orang yang merokok, orang yang selalu terdedah kepada UV radiation, kepada UV light,
Okey. Sebab Okey. cahaya matahari juga dikatakan ialah salah satu sebab katarak jadi lebih teruk, lebih cepat. Okey. Alright. So kencing manis orang yang ada masalah lain macam asma atau eczema yang memerlukan mereka makan ubat steroid untuk jangka masa yang lama ataupun steroid dos tinggi, mereka juga berisiko untuk dapatkan katarak. Okey, alright. Hmm. So orang yang berisiko ada katarak ni macam Dr. Rat cakap tadi, banyak kategori risiko, usia, penyakit komorbid, pendedahan terhadap cahaya termasuk cahaya matahari dan juga cahaya UV dan sebagainya. Mereka ni kena buat pemeriksaan berapa kerap sebenarnya doktor? Okay, so cataract ialah sebenarnya tak ada dia punya jadual atau schedule dia macam diabetes. Diabetes retinopathy dia memang ada dia punya schedule lah. Tapi untuk cataract biasanya kalau kita sudah ada simptom-simptom. Okay. Mhm. Okay, sebelum tu kita kena tengok apa tu simptom-simptom ya. Simptom-simptom ialah nombor satu of course penglihatan kabur. Nombor Okey, satu. Nombor dua silau. Especially okey, mereka bawa kereta waktu malam ya. Bila bawa kereta, kereta datang bertentangan, headlight kereta jadikan mereka rasa silau sangat. Okay. okey, Ataupun mereka tengok lampu nampak halo. Macamnya ada lagi satu bulatan di sekeliling lampu. betul. Macam itu. Ataupun nampak satu benda tapi nampak tu nampak dua. Okay, Mhm. double vision. Okay. Okey. Lagi satu ialah, ini ialah Nampak sangat bertindih lah penting. maksud doktor cakap tu, dia nampak dua benda macam tu. Correct, correct. Lepas tu color vision pun warna-warna yang dia nampak tu boleh nampak pudar sikit. Okey, Okey, ini. Dan faham. lagi satu simptom yang sangat penting yang orang tak perasan ialah kalau kita tanya biasa pesakit ni akan beritahu mereka sudah beberapa kali tukar cermin mata. Dalam satu tahun Hmm. mungkin 3 kali, 4 kali tukar cermin mata. Dia Oh, pergi kedai cermin maksudnya mata, power buat dia cermin mata baru. naik. Yes, Okey. power berubah. Okay, so so tak ada sebabnya. Biasanya kalau budak-budak kecil, bila mereka pakai cermin mata, memang power mata akan naik. Okay, tapi untuk Okey. orang dewasa 40, 50-an, 60-an, tak ada sebab Mhm, untuk tengok jauh, power mata mhm. berubah begitu kerap. Faham, Hmm, faham. Tapi kan doktor, biasanya lah kan hmm, kalau saya sendirilah bila saya rasa silau, simptom yang doktor cakap hmm, tadi saya nampak apa ni image bertindih, saya hmm. nampak apa ada bubble dekat tepi, saya akan pergi Right. jumpa dekat klinik apa ni kedai cermin mata, saya Cermin akan mata. check. Yes. Yes, dia akan bagi Hmm, saya satu prescription cermin mata and I will wear it. Saya akan tengok berapa lama. Ke hmm. salah ke perkara tu doktor? Bukan ke kalau silau biasanya kita pergi check mata dengan kedai mata dulu? Ke salah di situ doktor? Tak silau. Tak salah, sorry. Actually kalau kita pergi kedai cermin mata, optometrist pun dia orang tahu tentang cataract, Okey. tentang masalah Okey. penyakit lain mata. So they know how to divert. Mereka akan kata, okay, ini bukan masalah power mata, ini mungkin masalah lain, mungkin kena pergi tengok Okey, doktor alright, mata. alright. Ya. Yeah. So at least kita pergilah somewhere, pergi kedai mata ke, pergi jumpa doktor klinik ke, pergi datang jumpa doktor pakar mata ke, at least bila penglihatan kita ada masalah, iaitu rasa rabun ke, silau ke, rasa ngilu dalam mata ke, at least kita pergi, kita address the problem, at least kita pergi cari help, we will get some solution lah, betul tak doktor? Yes, tapi katakan kita sudah berusia 50, 60 tahun, kita ada kencing manis, okay? Macam saya ada katakan risiko-risiko lain yang saya beritahu tadi. Kalau semua ini ada, mungkin lebih baik kalau kita rujuk ke doktor mata terus. Mhm. Okay? Okey. Sebab kita kena tengok kerana masalah lain dalam mata ke tak. Okey, faham. Apa Hmm. contoh masalah lain doktor biasanya? Contohnya Okay, kecil. katakan Mhm. hmm, kencing manis ya. So katakan kencing manis, orang yang ada kencing manis rasa kabur mata. Okay? Mhm. Mungkin power mata, tapi lebih penting ialah nombor satu ialah cataract, nombor dua yang paling penting ialah diabetic retinopathy. Mhm. Maksudnya masalah diabetes yang telah menjejaskan saraf mata di belakang mata. Okey. So ini adalah salah satu sebab yang penglihatan boleh kurang juga. Okey, faham, faham. Hmm. Alright. So macam apa pula nasihat? Okey, kan biasanya cataract ni doktor kata dia ada status yang reversible yang mana boleh buat prosedur dan boleh keluarkan selaput tu dan stages yang dah Hmm. permanent. Hmm. Kalau stages yang masih awal tu, biasanya apa pengalaman doktor bila doktor sarankan rawatan, bila doktor ceritakan, ada tak siapa-siapa yang macam tak nak juga buat rawatan? Ada tak doktor? Uh,
Yes, memang ada. Patient datang sebab biasanya ada patient datang ke klinik mata sebab mereka sudah ada mindset mereka nak cermin mata sahaja. Okay. So Oh. bila mereka datang macam mindset dengan tu, lepas tu bila kita check dan kata ini bukan masalah paru mata, Mhm. inilah masalah cataract. Okay. Okay. So ada mereka yang masih nak cermin mata saja sebab mereka tanam melalui pembedahan cataract sebab uh, beberapa sebab. Ada orang yang pernah dengar dulu kalau nak buat pembedahan cataract kena tunggu sampai ia jadi masak. Okay. Oh, yes, Dia yes. biasa pakai istilah tu. Dia kata kena tunggu sampai cataract jadi masak baru saya nak buat pembedahan cataract. Okay. Mhm, mhm. Itulah dulu ya sebab dulu dia punya teknologi semua berlainan. Sekarang teknologi berlainan. Sekarang kalau kita tunggu sampai cataract masak, nanti komplikasi masa operation akan jadi lebih banyak. Mhm, Lebih betul. senang. Kita jangan tunggu sampai cataract jadi masak. Okay. Sekarang cara baru untuk rawat ialah Mhm. kalau penglihatan itu sudah menjejaskan cara hidup mereka, Okay. sudah membebankan ataupun sudah mengganggu kehidupan mereka, mereka kena buat. Okay, faham. Cermin mata semua akan cuma membantu untuk tempus tertentu saja. Lepas tu kita ia akan jadi blur balik. Betul, betul. And Hmm, and hmm, and sekarang doktor dengan work from home, dengan digital session, macam hari ni kita ada awareness session pun online, semuanya phone kan, viewers kita pun tengok phone. hmm, How has the eye disease changed in the past years actually, especially setahun ni kan kita memang hmm, lockdown. So adakah penyakit mata, kesihatan mata dan sebagainya telah take a different aspect, macam ada seorang ni tanya dia mengalami masalah kering mata. So apa patut hmm. dia buat sebenarnya actually. So is this Hmm. becoming more common, doktor? Of course. Sekarang macam Dr. Mala kata, kita tengok dua golongan ya. Golongan yang bekerja dan golongan kanak-kanak. Hmm. Okay. So golongan kanak-kanak sekarang mereka duduk kat rumah, kat komputer, kat tablet, kat phone, buat kerja rumah, online classes Mhm, untuk jangka masa yang lebih panjang. mhm, Jarang keluar daripada rumah. mhm. Sebab online classes semua kat online, so mereka kena duduk depan komputer ataupun tablet. So Betul, apa ini akan menyebabkan mereka punya power matanya naik. Okay. betul, So saya ada ramai pesakit dalam masa 1-2 tahun ni budak-budak power mata naik mendadak. betul, betul. Sebabnya kerja dekat dengan digital device. Inilah apa yang kita panggil digital eye strain. Okay, ini Okay, akan menjadikan untuk digital eye budak-budak. strain doktor nama dia? Yes, betul. Okay. So Mhm, ini kalau untuk budak-budak memang ataupun kanak-kanak yang pakai banyak digital devices, power mhm. mata boleh naik. Okay, so ini Okay. satu. Kalau kita nak pergi ke golongan dewasa yang bekerja, memang mereka ramai pesakit yang datang dalam jangka masa 2 tahun ni sebab sakit mata, sakit kepala, kadang-kadang sakit sampai belakang leher, sampai sakit belakang bawah semua ada. Ini semua sebab digital eye strain. Mhm. Sebab mereka guna komputer ataupun phone terlalu banyak. Dan Okay. memang macam Dr. Mala kata tadi, mata kering adalah salah satu daripada simptom Mhm. digital eye strain. Alright, okay. So, Hmm. going back, of course, digital eye screening. Tapi, what is Hmm. common, doctor, in like, do they get cataracts as well? Do they get, ada tak yang dapat macam keratoconus? Ada tak yang dapat macam high astigmatism because of this? Ada tak specific eye disease or diagnosis related ataupun memang straining sahaja biasanya? Sebab training saja. Screening Apa yang sahaja lah. Dr. Malai kata tadi, doktor yang keratoconus, yang glaucoma, semua ni, ini digital eye strain takkan menyebabkan semua ni. Takkan menyebabkan. Alright, Tak, understood. tak. Hmm. Okay, kalau macam just a last question before kita Hmm. pergi ke segmen kedua. Actually, Dr. Raj, you have got like so many questions. Okay. There's one question daripada Khalid Faiz. Dia tanya, kalau Hmm. mata kering, adakah ia salah Hmm. satu simptom digital eye screening, Dr. Raj? Betul. Macam saya kata tadi, digital eye strain ada banyak simptom. Okay, Mhm, sakit mata, mhm, rasa letih, sakit mhm, kepala, sakit di belakang mata, mhm, sakit di belakang leher. mhm. Okay, and of course mata kering, mata merah. Ya, ini semua boleh jadi simptom-simptom digital eye strain. Okay, alright. Hmm. Another simple question daripada Raudah Eshal. Dia tanya, kalau Hmm. gunakan contact lens, boleh tak ia menjadi Hmm. punca kepada cataract? Tak ada.
Okay, so contact lens ialah apa kita panggil kantor cekap ya. Okay, ya kantor sentuh atau kantor cekap, ia duduk di depan mata kita di lapisan paling luar, apa kita panggil lapisan cornea. Okay, lapisan lucina itu yang kita panggil cornea. So contact lens ni duduk di atas situ. Manakala cataract ialah cataract ini ialah masalah kita punya kanta semula jadi kita. Alright. Kanta semula jadi kita ataupun lens, dia duduk di dalam mata, di belakang anak mata kita. Mhm. Okay, so Okay. bila kita kata cataract, maksudnya kanta itu yang sepatutnya lucina, okay, Okay. sudah jadi putih. Bila Okay. kanta itu jadi putih, kita panggil dia cataract. Contact lens Okay. dia duduk di depan mata. Dia boleh ada masalah dia sendiri tapi bukan cataract. Okay, alright. Agak susah untuk saya sendiri dan saya rasa tim Celoteh Dr. Mala viewers hari ini untuk bayangkan. So we have a small video where kami shoot waktu doktor buat satu prosedur sebenarnya. So we gonna show a small video untuk semua viewers hari ini faham dengan lebih jelas apa itu cataract, bahagian mana mata yang sebenarnya menghadapi masalah dan apa sebenarnya rawatan katarak ini walaupun takut adakah ianya sangat merisaukan dan sebagainya, mudah atau tidak dan sebagainya, kita nak bawakan satu video simple untuk you all semua faham dan selepas video tu kita jumpa balik dengan rajinikan kita in studio hari ini, Dr. Palani Raj, untuk kita bersama-sama kita cukup dia untuk jawab semua. Dah banyak dah soalan ni, so kita akan jawab satu-satu soalan walaupun sampai tengah malam. Kita tengok dulu video dan we will come back to the live session. Can we have the video? Okay, tunggu sekejap. Jom kita. Alright. Tutup mata, jangan gerun. Sebab melalui video ni, saya nak bawa anda semua terus ke dalam Dewan Bedah untuk kita sama-sama lihat bagaimana pembedahan katarak dilakukan walaupun operating room ni kata jangan masuk. Okey, langkah pertama macam biasa, sediakan semua peralatan yang diperlukan dan pastikan ianya tepat untuk pesakit yang kita nak rawat ni. Dalam picagari tu bukan nak cucuk mata tau. Itu adalah ubat titis dalam mata supaya mata diberi bius dan bola mata tidak bergerak-gerak. Pesakit pula akan disediakan untuk prosedur. Mereka tak pengsan tau. Kadang-kadang kita bagi ubat tidur sahaja jika diperlukan. Yeay, sekarang dah boleh mula prosedur. Okey, sekarang doktor akan keluarkan kanta mata yang berada betul-betul depan bola mata kita tu. Alright, doktor akan melihat melalui satu kanta pembesar dan dengan telitinya dia akan keluarkan bahagian depan bola mata kita yang berwarna jernih itu. Ini saya tunjuk dengan slow motion ya. Tolong tengok bahagian yang jernih. Doktor akan vacuum dan tarik kanta itu secara perlahan-lahan dan prosedur ini tidak menyakitkan pesakit sebab mata pesakit akan dibius dengan cukupnya. Okey, kenapa kanta ni perlu ditukar? Cuba tengok bahagian hadapan bola mata ni disebut kanta mata ataupun lens. Melalui anak mata iaitu pupils, cahaya akan masuk dan dipancarkan ke atas retina iaitu sel yang menangkap cahaya dan kemudiannya memproses imej. Kanta mata ni dia adalah sesuatu yang lucina dan terbentuk daripada protein dan juga air. Lama kelamaan atas beberapa faktor kanta ini akan menjadi keruh ataupun kabur. Maka cahaya yang masuk ke dalam kanta yang dah kotor ni pun akan menjadi kelam dan juga rabun. Buat pengetahuan you all, prosedur ni simple sahaja, memakan masa lebih kurang 30 minit dan dijalankan sebagai pesakit luar sahaja. Selepas mengeluarkan kanta yang lama, doktor akan letak kanta yang baru betul-betul di hadapan bola mata. Macam tu, nampak tak? Dapat kanta baru, kelas gitu. Bila dapat kanta baru, penglihatan seseorang dapat dipulihkan kepada sedia kala hampir serta-merta. Sebab itu pengesanan katarak dari awal sangat-sangat penting supaya kita boleh bagi rawatan secepat yang mungkin. Bila saya tanya Dr. Raj, apakah langkah yang paling rumit dalam pembedahan katarak ni? Dia kata ia adalah menyedarkan pesakit yang penglihatan mereka dah kelam. Mereka memerlukan rawatan dan juga bantuan.
Tambah beliau, kebanyakan mereka sedar yang penglihatan mereka makin lama makin teruk. Namun atas faktor takut, risau dan sebagainya, mereka akan melewat-lewatkan pemeriksaan jumpa dengan doktor ni. Bila ada pesakit yang terbuka pintu hati untuk datang berjumpa dengan doktor pakar mata untuk pemeriksaan, kita sangat-sangat bersyukur sebenarnya. Malah pemeriksaan mata secara berkala dengan doktor pakar mata sangat-sangat digalakkan supaya apa-apa masalah dengan kesihatan mata ni dapat dikesan dari awal dan sebarang perbincangan untuk rawatan juga dapat dimulakan sejak awal lagi. Sebab kita semua tahu ya, organ mata ni adalah antara deria yang sangat penting dan paling penting sebenarnya dalam hidup kita. Sebab itulah kita kata mata itu emas. Emas pula, mata itu adalah permata. So jangan lupa bersama-sama dengan saya setiap hari Rabu 9.30 malam dalam Sakit Apa Hari Ini. Thank you for listening guys. Okey, terima kasih semua sebab tengok saya rasa bingit telinga saya dengar diri saya sendiri bercakap. So, I tak tahu macam mana you all dengar. So, sorry sangat-sangat. I had to talk laju sangat-sangat untuk make sure the video was compact and short. So, bukan live commentary. Itu memang sebenarnya a recorded video. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A dengan Dr. Pakar Mata kita hari ini, jangan lupa untuk share video ini kepada rakan-rakan anda dan tolong tag ahli keluarga dan rakan-rakan anda yang kamu rasa mungkin akan bermanfaat, especially rakan sekerja yang work from home sekarang, ahli keluarga dan adik-beradik yang ada masalah mata work from home dan sebagainya, sebab kesihatan mata ini sangat penting dan sebenarnya yang paling banyak terjejas ketika lockdown ini. Kita kerja pun kita tengok gadget juga, kita bosan pun kita tengok gadget juga, sebelum tidur pun kita tengok gadget juga. Dr. Mala pun tak nak tipu. Lepas Dr. Palani cakap macam-macam simptom tadi, saya rasa macam mata saya ada semua simptom. So saya nak lari pergi check dengan dia selepas ni. So you all kalau nak check mata, boleh visit Dr. Mata berdekatan dengan anda, dan kalau nak berjumpa dengan Dr. Palani Raj di Hospital Columbia Asia Ceras, kami ada letakkan link untuk buat appointment dengan doktor dan juga boleh visit website Columbia Asia Hospital Ceras untuk buat direct appointment dengan Dr. Raj untuk dapatkan advice. Buat pertama you all, macam anak saya Yusha pun jumpa Dr. Raj juga bila dia ada allergic mata. So doktor tengok untuk kanak-kanak dan orang dewasa pun Dr. Raj tengok juga. Okay doctor, burning questions here. I cannot waste any more of your time. If not, these people will not be happy with me. Ada soalan daripada Iswardi Idris. Kalau dah buat pembedahan cataract, kebarangkalian nak ada balik recurrence of the cataract tu boleh berlaku lagi, ada ke tidak? Okey, soalan yang bagus. Okey, so apa berlaku masa pembedahan cataract ialah kita keluarkan kanta mata dan kita letak cermin mata baru, kanta mata baru dalam mata. Okey, so kanta mata yang baru tu, yang artificial lens yang kita letak tu, ia akan duduk di satu kantung. Kantung original itu yang sebelum ni pegang lens semula jadi kita tu, kita sudah keluarkan lens semula jadi, sekarang kantung tu kita tak buang. Kantung tu masih ada lagi. So kita akan letak lens baru dalam kantung itu. So maksudnya ada bag yang sedang pegang cermin mata baru itulah, ya. So apa boleh berlaku, sometimes kantung itu boleh jadi putih. Bila kantung itu jadi putih, yang cermin mata itu akan jadi putih. Tapi kantung yang memegang cermin mata itu akan jadi putih. Kalau itu berlaku, kita punya penglihatan akan jadi kabur lagi sekali. So patient akan rasa saya punya cataract sudah datang balik. Actually bukan. Cuma kantung itu dah jadi macam dusty sedikit lah. Macam ada debu-debu macam tu, dia jadi putih. Okay. Ini adalah masalah yang sangat-sangat kecil. Kalau ini berlaku, bukan semua orang, ini takkan berlaku kepada semua orang. Kalau ini berlaku, kita jumpa pakar mata, apa kita akan buat? Kita akan buat satu laser yang akan masa mungkin 1 hingga 2 minit saja as outpatient. Okay? Dan kita akan laser satu kali, lepas tu seumur hidup kita akan ada masalah itu lagi. Okay, alright. Okay, itu laser yang je lah. saya cakap kali ni memang bukan pembedahan, ini laser saja. Okay, macam dekat klinik doktor sekarang ni laser tu ada lah. Betul. Alright. Yes, ada. Yes. Okay. Alright, saya boleh teka doktor kat klinik because all that posters and everything behind. Okay, the other thing doktor, ada soalan hilang pula, saya tak ingat siapa yang tanya tu. Dia kata dia dah buat pembedahan cataract, macam mana nak jaga kesihatan mata dia? Apa tips ataupun nasihat daripada doktor?
Okay. So memang sekarang cataract sudah address isu cataract sekarang. Sekarang kita kena jaga kesihatan mata, especially saraf mata. Okay. So maksudnya kita kena elakkan gejala-gejala tak begitu baik lah. Kita kena exercise, kita tak boleh merokok. Ya, kita kena makan sayur-sayuran. Mereka kata sayuran-sayuran yang berwarna-warni. Ya, sebab kita perlu pigmen-pigmen yang ada pada sayuran-sayuran yang ini akan tolong Okay. untuk menjadikan kita punya saraf mata sihat. Okey, Okay. buah-buahan, okey, Okay. mungkin suplemen yang mengandungi antioxidants, ini semua boleh bantu. Dan lagi satu Okay. ialah it's always helpful kalau bila kita keluar cahaya matahari saya ada kata tadi adalah salah satu sebab ya kita dapat cataract. Ia juga boleh efek kita punya urat mata. So setiap kali kita keluar kalau boleh pakai cermin mata hitam. Okay. Ini So selalu akan that melindungi mata kita. Okay, that is the next question, doktor. Dia orang tanya, boleh Hmm. tak Dr. Raj, boleh Dr. Palani Raj tolong recommend ciri sunglass yang baik boleh dipakai ketika berada di luar rumah atau memandu bagi mencegah masalah mata, dia orang tanya. So, yeah, is it expensive ones? Is it good ones? Apa nasihat doktor? Okay, actually sekarang sunglasses semua kalau kita beli di kedai cermin mata ya, biasanya banyak cermin mata sekarang kat market dan semuanya lebih kurang okey. Tapi apa yang kita kena cari ialah cermin mata yang ada UV protection number one of course. Secondly, kita nak tengok polarizing glasses. Okay, Okay. dia ada nama dia polarizing lenses ya. Ini sangat penting sebab ini akan membenarkan cahaya masuk dalam mata Okay. kita dengan unipolar. Maksudnya dia akan masuk lurus. Dia takkan masuk sini macam tu. Kalau cahaya Dia tak. masuk daripada banyak daripada arah sini, arah situ semua, apa akan berlaku? Kita akan rasa silau. Okay, kalau Okay. kita pakai polarizing lenses with UV protection, itulah cermin mata yang ideal lah kalau tanya saya. Okay, faham. Hmm. Okay, so any glasses yang ada ciri macam tu, doktor sarankan lah. Yes. Okay, alright. Few other questions, doctor. Sorry for keeping you long. Tapi, No problem. okay, kejap. Pemakanan, okay. There's a few questions here, doctor. Actually, dia overlap Ada yang tanya, pemakanan boleh tak taking good supplements and whatnot, boleh tak pulihkan rambut? And another question saya nak select together, ada yang letak some brand names dekat sini, doktor, yang some pills, some tablet, some ointment to put around dekat dahi lah, apalah yang katanya mujarab dalam 14 hari boleh kembalikan penglihatan. Tak perlu buat pembedahan mata and all that. I don't want to mention those brand names. Tapi what's your opinion, doktor, sebagai pakar mata? Pernah tak doktor jumpa sesiapa yang makan suplemen macam ni secara ajaibnya cataract dalam mata dia tu tiba-tiba becomes better? Mereka kata mereka ada rasa improvement lah ya lepas ambil ubat tradisional kadang-kadang. Tapi saya tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok bukti dia. Okay. Dan bila kita rawat pesakit, kita kena rawat lepas kita tengok ada research ke tak. Apa-apa suplemen kita nak recommend, apa-apa rawatan kita nak bagi, kita kena tengok kalau ada research tentang bahan itu. Kalau research ada dan memang ada keputusan yang baik, baru kita akan recommend apa-apa rawatan ataupun suplemen. Okay. So kalau ada macam Dr. Malaka tadi kata ada ointment letak ke dahi yang boleh menjadikan rabun jadi lebih baik, sampai sekarang tak ada apa-apa macam itu. Okay. Memang saya pun takkan recommend lah kalau benda tu, sebabnya ialah memang tak ada bukti. There's no evidence. So sekarang kita kena rawat based on what you call evidence based medicine. Betul. Okay. So yang ini tak boleh. Tapi supplements, yes, ada banyak supplement kat market yang kita boleh ambil. Apa yang kita kena tengok ialah supplement yang mengandungi bahan-bahan macam beta carotene, lutein, xanthin, zeaxanthin. Okay. Ini semua ialah supplement yang bahan-bahan yang boleh membantu saraf mata kita. Alright. So kalau kita nak pergi farmasi, kita bincang dengan farmasis, tanya mereka untuk mata, ada tak suplemen ini. Kalau farmasis kata okey, ini suplemen yang bagus, kita boleh baca sendiri kalau ada bahan-bahan ini kat situ ke tak. Okay, so
benda-benda yang doktor sebutkan tadi. Okey, faham. Yes, yes. Tetapi kalau macam dah jadi diabetic retinopathy dan sebagainya, untuk dia reverse Correct. dengan supplement macam ni is agak ajaib, agak tak logik lah, betul tak doktor? That's right. Nah. Ya, okey. One more question doktor. Mata saya nampak seperti ada habuk. Tetapi bila check mata tak ada habuk pun. Persistent foreign body sensation ataupun sandy sensation saya rasa. Kenapa macam tu doktor? Apa rawatannya? Jadi soalan itu ialah patient rasa macam ada habuk ke atau patient nampak habuk? Rasa lah, I think. So, Rasa. Dia rasa. So saya rasa patient rasa ada habuk, ada rasa pasir dalam mata ya. Ini ialah tanda-tanda yang patient ada kemungkinan besar ya, patient ada masalah mata kering. Okey. Mata kering mungkin ada alergi sedikit juga. Okey. So ini semua boleh jadikan patient rasa semua ni. Rasa mata ada pasir, ada habuk, tak selesa, kering-kering. Yeah, that's what happened to my Yes. daughter also kan. Dia rasa ada pasir and everything. It was actually allergic sebenarnya. Yeah. Correct. Doktor, one friend here tanya, saya rasa parents dia adalah parents yang buat dialysis. So dia tanya, adakah pesakit Sorry, dialysis, buat dialysis. pesakit dialysis terdedah Okay. kepada masalah mata, and apa saranan doktor kepada pesakit yang pergi dialysis? Should they at least screen mata mereka once? Should they at least should they do yearly screening? Apa nasihat doktor? Of course, kalau kita tengok dialysis macam itu, usually kat Malaysia kan, dialysis biasanya patient tu akan ada masalah kencing manis. Okay, so bila ada masalah kencing manis, kita mesti check mata. Alright, Okay. so katakan ada kencing manis, at least once ya, 1 tahun sekali mesti jumpa doktor. Okay, dan kalau doktor mata ada tengok ada perubahan kencing manis dalam mata, kita ada dia punya jadual dia. So kita mungkin akan minta patient datang setiap 9 bulan, setiap 6 bulan ataupun 3 bulan. Terpulang kepada berapa serius kesan kencing manis dalam mata. Okay, Itu alright. satu. Okay, faham? Okay, doktor, ada beberapa orang tanya soalan yang agak sama, iaitu mereka rasa selepas membuat pembedahan katarak, mereka rasa penglihatan menjadi lebih teruk. Does that happen actually, doktor? Well, cara untuk jawab soalan ini adalah nombor satu, bila mereka kata penglihatan lebih teruk, mungkin soalan tak begitu jelas. Okay? Kadang-kadang lepas buat cataract operation, penglihatan dekat ataupun untuk baca memang akan terjejas. Okay? Kita punya kanta semula jadi kita, dia berupaya untuk tengok jauh dan tengok dekat. Okay? Of course, lepas umur 40-an, kita perlu bantuan cermin mata untuk baca. Tapi sebelum itu, untuk tengok jauh dan tengok dekat, kanta kita boleh menebal dan menipis sendiri. Okay? So, kita boleh tengok jauh dan dekat. Tapi, bila kita sudah buat pembedahan cataract, kanta tiruan yang kita letak dalam mata itu, dia tak ada fungsi itu. Dia tak boleh menebal dan menipis. Ya? So, kita selalu beritahu, so kita kena beritahu patient, so bila buat pembedahan cataract, tengok jauh tak ada masalah. Tapi tengok dekat, memang perlukan cermin mata. Itu satu. Kecuali patient pakai kanta multifocal dalam mata. Kalau patient pakai kanta multifocal dalam mata, dia boleh nampak jauh, dekat, komputer, jarak komputer semua boleh tengok. Semua boleh. Alright. Okay, faham. Tapi bukan semua orang yang kanta multifocal tu bukan sesuai untuk semua orang. So, terpulang kepada individu. Siapa yang sesuai, kita akan mensyorkan pakai kanta ini. Orang yang perlukan kanta multifocal, kita akan menasihatkan pakai multifocal. So, itulah mungkin satu soalan itulah ya. Mereka tanya kenapa tak nampak. Nombor dua, cataract ialah macam saya kata tadi, ia di tengah-tengah mata, di belakang anak mata. Okay, kita ada struktur lain yang lagi penting di belakang mata. Kita punya saraf mata. So, katakan saraf mata ada masalah. Kalau saraf mata ada masalah, walaupun kita sudah buat cataract, pembedahan cataract, sudah keluarkan cataract, letak kanta tiruan, masalah yang lebih besar itu saraf mata masih ada kat situ. So, walaupun pembedahan sudah dibuat, sebab ada masalah saraf mata, penglihatan mungkin masih kabur. So, dan of course, setiap pembedahan pun ada risiko ya. Yang mungkin kalau berlaku apa-apa komplikasi pun, kita boleh mungkin dia punya keputusan tak begitu cantik lah. Tapi sebelum tu kita kena fikir semua yang lain ni.
Alright, so kadang-kadang more than one condition ada, so only a few yang kita boleh betul-betul reverse and the rest is like permanent already there kan doktor? Sesuatu yang saya selalu beritahu patient saya ialah setiap orang berbeza. Ya, setiap individu berbeza daripada orang lain. Okey. Betul, Mata kita pun boleh berbeza, satu mata boleh berbeza dari satu mata. So sebenarnya kita jangan compare mata kita dengan mata orang lain. Okey, banyak orang ya, dia orang takut nak buat pembedahan cataract sebab mereka dengar news macam ni. Kawan saya pernah buat pembedahan cataract, ada masalah ternampak, lepas tu saya tak nampak sebab betul. tu. Yes, yes. Dalam chat Okey. session kita ni pun dah ada yang cakap dah doktor, saya dinasihatkan buat operation cataract tapi saya takut sangat umur dah 67 tahun. So Hmm. sebenarnya ramai macam ni. Ada seorang lagi pun dari pesakit diabetes ada selaput tapi orang tua sangat takut risiko selepas pembedahan bukan bertambah baik tapi jadi buta. Jadi lebih sanggup selaput tu ada sebab at least nampak walaupun kabur. Macam mana doktor handle patient macam ni doktor? Sebenarnya macam if they are scared, you know, benda tu tertempat tapi they don't want to go through the procedure. Usually macam mana doktor advise ataupun suggest dan sebagainya? So actually di klinik kita ada kamera. Okay, kita Alright. ada kamera. Biasanya saya akan ambil gambar apa yang saya periksa dekat mikroskop saya akan ambil gambar dan tunjukkan kepada patient. So biasanya bila patient tengok apa masalah, mereka tengok kat cermin mata biasanya takkan nampak apa-apa kecuali cataract tu sudah terlalu matang. Dia putih-putih macam tu baru dia boleh nampak sendiri. Ya, tapi pada peringkat lain patient takkan nampak. So kita kena ambil gambar dan explain kat patient ya. Okay. Saya rasa apa yang perlu ialah patient kena faham, betul-betul faham apa yang sedang Yes. berlaku. Itu akan menolong mereka untuk membuat keputusan. Okay. So you empower your patients, make them understand, diorang tengok dengan mata diorang sendiri and then let them decide. Betul tak doktor? Yes, yes. And Okay. try not, jangan takut dengan apa-apa yang kita dengar daripada luar lah. Okay, Yes, itu sangat penting lah. Banyak patient ya, dia orang kata kadang-kadang kita buat pembedahan cataract pun mereka tanya kenapa doktor buat pembedahan cataract 15 minit, saya punya kawan ada buat 20 minit, kenapa cepat sangat? Yeah. Soalan macam tu ada. Ya, so kita tak boleh compare. Setiap orang mata mereka berbeza daripada orang lain. Yeah, saya pun terkejut. Hari tu masuk OT nak ambil shooting. You said 30 minutes, tiba-tiba 15 minutes dah siap dah. I was like, dah siap ke? Dah siap ke? So, I was very shocked actually. Okay, Yes. question. Tapi saya sendiri tak faham soalan ni. Nak tanya baby saya ada putih dekat mata hitam. Okay, ada putih dekat mata hitam. Boleh tak tahu kenapa? Semalam saya ada pergi klinik, doktor tu cakap biasa orang kena welding yang kena macam ni. So at the black part of the eye, the cornea, ada white dot. But that's a child. Would you suggest pergi jumpa ophthalmologist ke or macam mana tu doktor? Ini mesti Ya. jumpa pakar mata ya. Ini mesti Yes. jumpa sebab inilah baby ya. Kita pun tak tahu kenapa. Sebab kalau baru perasan ya mungkin kalau ada benda masuk ke mata foreign body ke apa-apa yang mungkin nampak putih kat situ yang mesti dikeluarkan ataupun masalah lain ya. Kadang-kadang macam saya kata tadi kita bincang tentang cataract. Tapi cataract boleh berlaku kepada bayi yang baru lahir juga. Apa yang kita panggil congenital cataract. Correct. Okay. Itu pun kalau tengok dari jauh ia boleh nampak putih. Tapi Yes. kita tak tahu lapisan mana ya putih itu kat kornea ke atau dalam mata ke, kita tak begitu jelas sampai kita betul-betul periksa. Okay. So kalau tanya saya kenapa putih kat mata kita, ada banyak sebab. Ini mesti diperiksa. Okay, so jangan pergi doktor klinik, jangan datang jumpa doktor mala dekat kecemasan. Tolong pergi jumpa doktor pakar mata yang berdekatan dengan lokasi anda. Sebab walaupun PKP, walaupun lockdown, hospital buka, pakar-pakar masih ada di klinik. Macam Dr. Raj pun memang ada. Kalau berdekatan, puan boleh datang ke hospital jumpa dengan Dr. Raj. Kalau tak secepat yang boleh, tolonglah jumpa doktor. Doktor, what's your comment about ada rasa rabun, ada rasa foreign body and then they go and buy some miracle eye drop
some ubat titis mata, lepas tu mata pedih sikit, lepas tu terus jadi jadi terang. Adakah dengan cara itu sebenarnya berbahaya ataupun tidak? Especially sebenarnya I've had an experience where one of my close family member yang beli those kind of eye drop and then they keep for very long time dekat dalam fridge sebenarnya, and it does not even have label. Diorang tak tahu pun apa ingredients dia, but all they will say is a very important ubat, simpan dalam fridge, whenever you feel macam rabun sikit terus letak. It's very good for them. Sometimes I wonder whether that's alkane actually, tapi saya tak pasti apa komponen dia. What's your comment? Ada banyak jenis ubat, dah lama dah ada ubat yang rasa yang jadikan mata rasa lebih selesa. Ada ubat yang dia kata ini adalah vitamin, ya, ubat vitamin. Actually dia letak ubat, dia kata vitamin C, ia actually adalah ubat yang dibuat daripada limau. Okay, so bayangkan kalau jus limau masuk dalam mata. Okay, pedih macam tu, ya, kadang-kadang boleh menghakis bahagian kornea mata pun. So mereka pakai banyak jenis ubat macam ini, tapi macam saya kata, tak ada bukti apa-apa kalau ubat ni boleh tolong ke tak. Tapi kita pun nampak banyak kes yang datang lepas pakai ubat ni semua masalah lain. Okay, especially ubat tradisional. Okay, saya bukan nak kata ubat tradisional bagus. Ada ubat yang mereka kata ini boleh tolong kesihatan mata semua, tapi mereka mengandungi steroids. Okay, bila ubat-ubat ni mengandungi steroid, kita boleh dapat banyak masalah lain dalam mata seperti cataract, yang lebih merisaukan ialah glaukoma. Okay, sebab pakai ubat-ubat macam ini. Okay. Especially kalau kita nak pakai ubat yang tak ada label, sangat menakutkan lah. Ya? Yeah. Memang saya tak menasihatkan langsung pakai ubat-ubat macam ni. Yeah. Macam saya kata, mata tu permata guys. Kalau nak letak-letaklah kat kulit ke kat situ, kat lutut ke, tolonglah jangan letak dalam mata. Sayanglah mata anda ada dua sahaja dan kita dalam hidup kita, ya. Tanpa mata ni banyak nikmat yang kita tak dapat nak alami. So please don't. Okay doktor, one last question. Saya tak tahu saya patut tanya soalan ni ke tak. Kenapa air mata keluar bila kita sedih? I mean, it's very funny, right? Macam mana know the of tearing actually. But let me see another question yang berkaitan sebenarnya. Adrian Mikhail bertanya, air mata mengalir dengan sendiri, bukan faktor emosi, persistent tearing. Adakah saluran air mata tersumbat? Macam mana nak rawat sebenarnya? Why it happens, doctor? Tearing all the time. Bila kita kata air mata mengalir dengan sendiri, ada dua sebab, ya. Satu ialah air mata dihasilkan dengan terlalu banyak. Okay, itu ialah satu. So bila mata kita ada foreign body ke, ada masalah lain yang menjadikan kita punya mata rasa kering ke apa, kita punya badan akan menghasilkan lebih banyak air mata. Okay, so itulah satu. Air mata dihasilkan terlalu banyak, nombor satu. Nombor dua yang ialah bila kita punya saluran air mata daripada mata kita akan disalurkan ke hidung. Okay, ada satu saluran kat situ yang membawa air mata daripada mata ke hidung. Kalau saluran itu tersumbat, kita boleh dapat mata berair juga. So ada dua sebab ni. Okay, tapi kalau kita nak tengok mata berair, kita ada banyak sebab-sebab. Okay, foreign body, benda asing masuk dalam mata. Okay, infection, luka mata, ya, ulcer. So ada banyak sebab sebenarnya. Okay, so please jumpa dengan doktor. Air mata sering mengalir dalam mata pun masalah juga. Kadang-kadang sebab air mata selalu mengalir ni, especially bila all driving, bila buat kerja yang memerlukan fokus yang tinggi, tiba-tiba air mata mengalir, boleh menyebabkan lebih banyak mudarat sebenarnya. So kalau berlaku, tolong jumpa dengan pakar mata macam Dr. Raj cakap tadi. Mungkin ada ulcer dalam mata, mungkin ada ketumbuhan, mungkin ada ketumbit, ada foreign body habuk ke apakah. So, jumpa doktor pakar mata, buat appointment. Perlukan surat ke apa ke, boleh minta dan boleh dapatkan konsultasi daripada pakar mata sendiri. Alright doktor, before we end the session, can we ask, why did you choose ophthalmology, doktor? Ophthalmology. So bidang ophthalmology ialah bidang yang merangkumi dua disiplin. Satu ialah pembedahan, satu ialah perubatan. Okay. Saya meminati dua-dua, ya. So ophthalmology memang saya suka buat pembedahan, ada pembedahan cataract, pembedahan laser, buang selaput, ya. Ada banyak jenis pembedahan. Pada masa yang sama, kita selalu kata the eye is the window to the body.
Ya, maksudnya kalau kita tengok dalam mata, kita boleh nampak semua masalah lain. Kita boleh nampak saraf-saraf dan urat saluran darah semua. Bahagian lain kita tak nampak. Okey, dengan ini kita boleh buat diagnosis penyakit katarak, penyakit kencing manis, hypertension, kolesterol, masalah penyakit autoimun, ya. So kita perlu kemahiran dan pengetahuan bahagian medical juga. So sebab oftalmologi kita boleh buat dua-dua ni, so ini telah menarik minat saya. Alright, so nice. Harap kepada golongan muda di luar sana, jika anda berminat untuk jadi doktor, oftalmologi ini adalah satu kepakaran yang anda minat. Dan thank you so much Dr. Palani for being with us today. Especially saya tahu doktor ada OT tadi. Thank you so much for rushing with us. And thank you. Bye doktor. See you around. Dan terima kasih Thank you kepada very much Dr. Mala. welcome. Thank you so much kepada semua tim Floating Dr. Mala yang bersama-sama live dengan saya hari ini. Banyak lagi soalan dalam ruang komen yang saya tak sempat nak jawab. Alright, nanti kami akan go through, tim Floating Dr. Mala akan go through satu-satu, kalau boleh kami akan jawabkan. Kepada yang bertanya macam mana nak buat appointment, berapa kos rawatan dan sebagainya, sebenarnya you all boleh sama ada pergi ke link yang saya letak di sini untuk buat appointment dengan Dr. Raj jika berdekatan, jika lokasi memudahkan, ataupun you all boleh inbox ke send message kepada inbox saya, nanti saya akan tolong jawabkan. Take a good care of mata kita, mata dari mata ke hati. Orang kata cinta pun berputik di mata, mata itu permata or whatever it is lah. Mata ni sangat-sangat penting. Sebenarnya tengah-tengah bersembang dengan Dr. Raj ni, saya rasa macam semua simptom yang dia cakap, saya ada sakit leher, ada sakit kepala, ada mata berair, ada nampak double vision, ada kadang-kadang semua ada. So saya dah risau dah, saya nak lari pergi bilik dia sekejap lagi untuk check mata saya. So you all jangan lupa untuk check mata you all juga. Jangan ambil mudah kesihatan mata hanya kerana sekarang kita kecoh dengan COVID-19. COVID-19 tidak mencegah penyakit lain. Vaksin COVID-19 hanya mencegah jangkitan COVID-19. So penyakit-penyakit lain pun you all kena ingat juga, kena cakna juga. And minta maaf kalau ada apa-apa yang tak perfect malam ini, sama ada dari segi visual ataupun audio dan sebagainya. Dari tim Floating Dr. Mala dan juga tim Sakit Apa hari ini, Dr. Mala mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua live viewers, kepada semua yang komen dan juga semua yang share. Semoga urusan anda semua dipermudahkan. Stay safe, stay healthy, stay home, take care, take your jab, take your vaccines. Bye-bye daripada Celoteh Dr. Mala.